Kita mulakan dengan Ahli Parlimen Greek perjelas letak jawatan parti sangkal kabar angin tanpa asas. Ahli Parlimen Greek Fathul Huzair Ayub menyangkal kabar angin tanpa asas kita tindakan beliau meletak setiausaha bahagian jawatan setiausaha bersatu bahagian. Menurut Fathul, beliau melepaskan jawatan setiausaha bersatu Greek kerana dilantik oleh pemangku yang meletak jawatan pada pada jawatan yang lalu, pada 1 Oktober yang lalu. Apabila pemangku ketua bahagian meletak jawatan, amat wajar sekiranya saya juga turun tertib dan melakukan perkara yang sama, tanda solidariti katanya. Fathul menyifatkan perkembangan ini sebagai hal dalaman parti dan tidak wajar dikaitkan dengan kedudukan sebagai seorang ahli Perikatan Nasional. Tidak ada sekali-kali saya akan mengundurkan diri daripada barisan pembangkang maupun menyatakan sokongan kepada kerajaan hari ini. Kesetiaan saya tidak boleh dijual beli katanya. Terdahulu beliau meletak jawatan sebagai setiausaha bersatu Greek pada 6 Oktober. Baik, now betul, kita tidak menafikan tentang bahawa dakwaan beliau mengatakan bahawa beliau meletak jawatan itu bukan sebab beliau menyokong PMX. Semua kita tidak menafikan perkara tersebut. Namun begitu, ini jelas memberikan indikasi kepada beberapa perkara. Perkara pertama yang kita boleh lihat indikasinya betapa parahnya perkara dalaman yang sekarang ini berlaku di dalam parti bersatu itu sendiri. Terutama di negeri-negeri yang confident boleh menang lah last time. Tetapi sekarang macam Perak ni Greek ni Perak adalah negeri di mana Hamzah Zainuddin sepatutnya berada dekat situ, kemudian bersama dengan Peja untuk menguasai negeri tersebut dan juga leading the state. Tapi nampak gayanya semacam dalaman yang berlaku di dalam bersatu Perak dan juga bersatu Malaysia umpamanya adalah sesuatu yang amat parah. Kita tahu secara umumnya bersatu terbahagi kepada 3 sekarang ini. Walaupun Hamzah dan Muhyiddin Yassin seolah-olah mengatakan mereka tidak berpecah dalam isu ini, kita tahu mereka berpecah. Kita tahu bagaimana Hamzah Zainuddin bercita-cita untuk nak menjadi presiden. Azmin juga sedemikian, atau sekurang-kurangnya dia meletakkan orang kawan-kawan ataupun tim mereka berada dalam kedudukan yang amat tinggi sekarang ini. Now, dengan Azmin memegang jawatan di Selangor, dia akan jadi satu pertembungan yang besar dalam pemilihan bersatu tidak lama lagi. Jadi perkara inilah yang menjadi conundrum ataupun menjadi satu orang kata pertembungan ataupun satu benda yang memecahkan bersatu daripada dalam. Di samping itu, ketidakpuashatian akar umbi dan juga bahagian-bahagian di mana presiden juga pimpinan mereka nampak seperti tidak bergerak dalam keadaan yang sepatutnya. Kita tengok bagaimana protes sebahagian daripada Saitro bersatu sendiri untuk tidak menyokong bahagian penerangan yang ada sekarang ini, sehingga mengugut untuk tidak melakukan live atau bukan keluar daripada parti lah, tetapi sekurang-kurangnya memboikot parti yang ada sekarang ini. Kemudian kelemahan pimpinan untuk mengadakan rundingan bersama dengan PAS, padahal sebelum ini PAS dilihat sebagai underdog. PAS dilihat sebagai parti yang lemah dan bersatu yang lebih dominan. Namun begitu, sekarang ini keadaan sudah terbalik. Bersatu tidak dilihat sebagai parti yang dominan. Bersatu tidak dilihat sebagai parti yang boleh menghasilkan pemimpin dan kepimpinan yang kuat. Menyebabkan PAS sekarang ini boleh memijak kepala bersatu sesuka hati. Dan perkara ini tuan-tuan yang akar umbi sedar sedang berlaku, dan akar umbi merasakan bahawa perlu ada perubahan dalam pucuk kepimpinan. Mereka asyik menyalahkan UMNO yang kena berubah. Hakikat sebenarnya yang kena berubah adalah bersatu. UMNO sudah mula berubah. Bersatu tidak mahu berubah. Jadi isu sekarang ini ada di kalangan kepimpinan seperti Azmin yang mengatakan bahawa mereka lebih layak untuk memegang teraju pimpinan, dan dengan cara itu akan dapat memajukan bersatu lebih baik daripada masa-masa Muhyiddin Yassin berkuasa. Dan kita tahu cita-cita Azmin ini tuan-tuan amat tinggi. Daripada Parti Keadilan, beliau memang bercita-cita untuk jadi presiden, tetapi gagal multiple times. Sekarang ini dia cuba pula dekat bersatu. Multiple times dia dah cuba, tapi kali ini dia nampak peluang dia untuk menang itu adalah lebih cerah, melihatkan kepada keadaan yang ada sekarang ini. Nah, berbalik kepada Muktamar PAS yang sekarang sedang berlangsung, ucapan-ucapan Haji Hadi ini bagi saya adalah ucapan-ucapan yang memang akan ludah diri sendirilah tuan-tuan. Baik, antaranya adalah berkenaan dengan sokongan orang bukan Melayu, orang bukan Islam kepada gagal tarik sokongan bukan Islam kerana maklumat tak tepat tak sampai, tegas Hadi. Maklumat tepat tak sampai. Baik.
Presiden PAS Hadi Awang percaya partinya masih gagal menarik sokongan orang bukan Islam kerana komuniti ini tidak menerima maklumat yang tepat. Beliau percaya maklumat terhad menjadi penghalang kerana tidak masalah dalam hubungan PAS dan masyarakat bukan Islam. Kita punya maklumat tak sampai kepada bukan Islam. Media sangat terbatas. Maklumat di media sosial terhad. Kita punya gerakan tak sampai ke lapangan, katanya. Hadi yakin menarik sokongan orang bukan Islam tidak mustahil dan boleh direalisasikan sekiranya tidak diganggu oleh dakwah negatif. Banyak kenyataan PAS disalah tafsir oleh media. Tegasnya dan menambah jawapan PAS terhadap serangan berdakwah tak sempat sampai kepada masyarakat. Katanya sedang mempersiapkan PAS untuk menghadapi PRU16. Parti itu akan perbanyakkan dialog dengan masyarakat bukan Islam bagi mereka mendapat maklumat tepat. Terdahulu Hadi dalam ucapannya kepada perwakilan PAS mahu PAS mengatasi masalah gagal menarik sokongan pengundi bukan Islam, menyifatkan ia usaha penting dan berat yang mesti dilakukan. Seiring mesej pimpinan menggambarkan PAS dan Perikatan Nasional Kerajaan menanti, Hadi mengingatkan perwakilan PN gagal membentuk kerajaan meskipun kerusi yang dimenangi PRU15 meningkat dengan mendadak. Ni saya nak bagi tahu, sebenarnya kita pun tahu benda ni, tapi saya reiterate je lah, saya menguatkan saja hujah ini. Sebenarnya tak ada masalah pun orang bukan kata tak sampai je maklumat apa yang PAS cuba sampaikan kepada pengundi bukan Islam sebenarnya, terutama di Sabah dan Sarawak, terutamanya di Sarawak yang mana menolak keras PAS ini. Now, dia bukan isu tak sampai ataupun mereka terkeliru dengan maklumat tersebut, tidak. Isunya adalah maklumat yang disampaikan itu memang bercanggah dengan apa yang difahami dan apa yang sepatutnya sebagai masyarakat Islam tu kena faham. Itu sebenarnya. Macam saya kata lah, PAS tidak membawa ajaran Islam yang sebenar. Itu saya boleh kata. PAS tidak membawa ajaran Islam yang sebenar. Sebab ajaran Islam yang sebenar tidak membawa konotasi, tidak membawa apa orang kata hujah, tidak membawa image yang sebagaimana digambarkan oleh PAS. Ini kita kena faham dahulu. Jadi orang bukan Islam ni bukannya orang bodoh. Mereka cerdik. Dan bila kita sebut bukan Islam, jangan fikirkan China dan India sahaja. Kita kena fikirkan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Mereka juga bukan Islam dan bukan Melayu. Ada juga Islam tetapi mereka bukan Melayu. Dan mereka memahami bahawa mentaliti dan cara hidup yang PAS nak terapkan, yang PAS nak bawa, cara dan kaedah yang PAS telah tonjolkan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, bukan cara hidup yang sebenar, yang bertepatan dengan pendirian, dengan pegangan dan juga dengan budaya kehidupan mereka. Itu bukan. Mereka tahu dan nampak PAS cuba nak membawa imej Taliban, nak membawa imej ekstremisme di dalam apa orang kata, nak menekankan so-called agama tu kepada masyarakat. Walhal agama itu bukan sedemikian. Dan inilah yang menakutkan orang bukan Islam sebenarnya, orang bukan Melayu dan bukan Islam. Padahal imej Islam yang sebenar bukan pada PAS. Ini orang bukan Islam kena faham. Imej Islam itu bukan pada PAS. PAS cuma mengambil tempelan-tempelan Islam dan mengatakan Hazzadin, inilah agama. Itu bukan agama. Itu bukan Islam yang sebenar. Imej yang dibawakan itu. Nak tengok imej Islam sebenar, tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu imej Islam yang sebenar yang dibawa. Kan? Tapi diorang kata tak, itu liberal, Islam liberal. Tak ada istilah Islam liberal. Tidak ada istilah Islam liberal, Islam hadari, Islam madani, tak ada. Islam adalah Islam. Tetapi Islam PAS, tak ada istilah Islam PAS. Islam adalah Islam. PAS adalah PAS. PAS hanyalah parti. Dan tidak membawa apa-apa konotasi apa-apa sekalipun. Dan kita faham dan orang bukan Islam ni pun bukan bodoh. Orang bukan Melayu, dia nampak. Dia tengok daripada luar tapi dia nampak bagaimana hipokritnya PAS bila bercakap dan berhujah tentang Islam, membawa Islam. Dia nampak. Majoriti mereka tahu, ya, kita faham itu bukan Islam yang sebenar. Okay? Saya nak bagi contoh, tuan-tuan. Saya nak bagi contoh. Hipokritnya PAS. Baik. Ini. Dalam PH ada bekas panduan. Perasuah. Nak sucikan macam mana? PAS tanya. PAS menolak kemungkinan parti itu akan menjadi kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, kata Presidennya Abdul Hadi Awang.